Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nur Aliani binti Nur Azizi, iaitu pensyarah untuk subjek SBU 220. Saya Nur Akmal Nasihah binti Ilyas, nombor matrik 142718, ingin membentangkan tentang kesan positif dan kesan negatif penggunaan teknologi semasa penularan wabak COVID-19. Kesan positif yang pertama ialah masyarakat mudah untuk mengakses dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan penularan wabak COVID-19. Ia telah membantu masyarakat untuk mendapatkan maklumat dari medium ICT seperti internet. Perkara ini telah memudahkan masyarakat dan menjimatkan masa dalam mencari maklumat dan data. Sebagai contoh, pada setiap petang kita akan mengikuti siaran media yang dijalankan oleh Menteri Kesihatan dan Menteri Pertahanan. Melalui teknologi, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai isu semasa wabak COVID-19 ini. Bayangkan jika kita tidak mempunyai apa-apa teknologi. Sudah semestinya kita tidak mengetahui apa yang terjadi di negara kita ataupun di luar negara berkaitan penularan wabak COVID-19 ini. Kita hanya akan duduk di rumah dan menjaga diri kita sahaja. Kita tidak mengambil peduli tentang apa yang berlaku di luar sana, apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan dan apa yang patut dilakukan oleh kita untuk menjaga kesihatan diri kita. Kesan positif yang kedua ialah penggunaan teknologi semasa penularan wabak COVID-19 ini telah memudahkan urusan harian masyarakat di negara kita dan masyarakat dunia. Seperti yang diketahui, sepanjang penularan wabak COVID-19 ini, sektor pekerjaan sama ada di sektor swasta maupun kerajaan telah menjalankan pekerjaan secara di rumah, iaitu work from home. Para majikan dan pekerja perlu bekerja dari rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan seperti Webex, Zoom untuk menjalankan mesyuarat dan sebagainya. Selain itu juga, sesi pembelajaran juga telah ditangguhkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan. Para pelajar di universiti maupun di sekolah telah diperkenalkan dengan sesi pembelajaran secara atas talian, iaitu online learning. Para pelajar dan pensyarah akan berhubung melalui aplikasi-aplikasi yang terdapat di internet seperti Webex, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Anak-anak perantau yang bekerja ataupun belajar jauh daripada ibu bapa juga dapat berhubung dan bertanya khabar ibu bapa mereka semasa waktu-waktu getir ini. Kita dapat melihat betapa pentingnya penggunaan teknologi semasa waktu getir seperti pandemik COVID-19 ini, kerana kita dapat berhubung dengan ibu bapa kita, kita dapat meneruskan pengajian kita walaupun kita berada dalam situasi yang membahayakan kesihatan. Tapi kita masih boleh belajar di rumah, kita masih boleh bekerja di rumah dengan selamat menggunakan teknologi yang ada pada masa kini. Terdapat juga kesan negatif dalam penggunaan teknologi semasa penularan wabak COVID-19 di negara kita. Antaranya ialah penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di negara kita. Seperti yang diketahui, saban hari kes atau isu berkaitan dengan penyebaran berita palsu semakin meningkat. Perkara ini telah menyukarkan pihak berkuasa dan pihak kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Pihak berkuasa terpaksa menubuhkan pelbagai pasukan seperti Pasukan Respon Pantas daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMN bagi menangani isu ini. Setiap hari Pasukan Respon Pantas terpaksa mengeluarkan 2 hingga 5 kenyataan media bagi menafikan berita-berita palsu yang telah dikeluarkan
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, kesan negatif yang kedua ialah berlaku peningkatan kes penipuan penjualan barangan secara atas talian. Sepanjang penularan wabak COVID-19 ini, pihak kerajaan telah mengesyorkan kepada semua masyarakat untuk memakai topeng muka, iaitu face mask bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Stok dan permintaan terhadap face mask ini adalah sangat tinggi, dan pihak farmasi ataupun pihak-pihak di Jabatan Perubatan tidak dapat menampung permintaan dan stok face mask ini sehingga kehabisan. Oleh itu, wujudlah penjual-penjual yang tidak bertanggungjawab yang menjual face mask dengan harga yang murah tetapi tidak berkualiti dan tidak menjamin tahap kesihatan. Lebih parah lagi, terdapat juga penjual yang sanggup menipu dengan mengambil pesanan kepada masyarakat, tetapi stok dan barang face mask itu tidak dipostkan. Mereka memberi nombor tracking palsu kepada mangsa sebagai bukti bahawa barangan atau face mask mangsa telah dipostkan. Lama kelamaan mangsa tidak mendapat face mask tersebut dan membuat laporan kepada pihak berkuasa tentang penipuan ini. Akhir sekali, pada pandangan saya melihat bahawa kesan teknologi ini lebih terarah kepada kesan positif berbanding dengan kesan negatif. Hal ini kerana kita dapat melihat bahawa kepentingan teknologi ini adalah amat besar dan amat bermakna buat kita. Bayangkan jika kita hidup tanpa teknologi, apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 ini, sudah semestinya pekerjaan, pendidikan akan terhenti dan masyarakat tidak dapat mencari pendapatan, tidak dapat meneruskan hidup, dan juga sektor pendidikan juga terhenti. Dan kita tidak tahu bila akan berakhirnya COVID-19 ini. Jadi apabila wujudnya teknologi ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita boleh menggunakannya semasa waktu-waktu getir ini. Kita boleh bekerja secara dari rumah, kita dapat belajar secara online learning. Ia dapat memudahkan urusan kita walaupun kita menghadapi situasi-situasi yang kita tidak menjangkakan. Perkara ini dapat memberi juga impak kepada ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Semakin kita belajar tentang teknologi, kita dapat menimba ilmu, kita dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang teknologi dan kita dapat mengaplikasikannya pada masa hadapan dan kepada generasi-generasi akan datang. Sekian saja pembentangan dari saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nur Aliani di atas jasa dan pengorbanan anda dalam mengajar dan mendidik saya untuk subjek SBU 220. Terima kasih, Doktor.